Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, saudara dan saudari yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, selamat berjumpa kembali. Hari ini saya ada kawan. Inilah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang dicintai ini. Okay. Jadi selamat tahun baru. Hari ini 1 hari bulan apa? Muharram tahun 1442 Hijriah. Jadi kita sudah melangkah ke tahun baru. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kehidupan kita. Dan untuk ingatan diri saya sendiri, bulan Muharram ni ada puasa yang namanya Ashura. Kalau bulan Zulhijjah dengan kelebihan 10 awal bulan Zulhijjah, Muharram ada Ashura. Jadi mudah-mudahan dapat kita nanti pada 10 Muharram ataupun 9 dan 10 Muharram dapatlah kita berpuasa sunat, insya-Allah. Jadi biasanya tahun baru ni orang sebut tentang azam baru. Boleh ke sambut tahun baru? Saya kata sambutlah tahun baru dengan azam baru. Kan? Orang biasanya sebut tentang azam baru. Mudah-mudahan keazaman kita untuk menjadi lebih baik. Dan sudah tentunya agenda utama kita meneruskan ibadah pada Allah. Kerana itulah purpose of life. Bagaimana yang Allah tegaskan menerusi surah Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Jadi kita teruskan bertemankan pepohonan yang menghijau, flora dan fauna pula. Ini bertemankan persekitaran yang selesa di hari libur, hari cuti ini. Izinkan saya untuk bercakap tentang hijrah dan merdeka. Hijrah itu apa? Kalau dalam lagu tu disebut hijrah itu perjuangan. Ya, sememangnya hijrah itu perjuangan. Kerana Nabi SAW berhijrah, berpindah, meninggalkan tanah tumpah darahnya. Kita lagu negaraku kita sebut negaraku, tanah tumpahnya darahku. Jadi tanah tumpah darah Nabi SAW adalah Makkah. Dan Makkah bumi yang paling dicintai oleh Allah. Kerana itu Nabi pun menyatakan, "Innaki la ahabbul biladi ila Allah wa ahabbul biladi ilayya." Sungguhnya engkau wahai Makkah adalah bumi yang paling dicintai Allah dan bumi yang paling aku cintai. Laula anna qaumaki akhrajuni ma kharajtu minki. Kalaulah kaummu tidak mengusirku, tidak menentang perjuanganku, nescaya aku tidak akan tinggalkanmu wahai Makkah. Tapi itulah perintah dari Allah kepada kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah. Baik. Jadi hijrah itu perjuangan. Adakah perjuangan selesai bila sudah hijrah? Perjuangan semakin dahsyat rintangannya. Yakni Nabi berhadapan dengan saudara maranya sendiri, musyrikin Makkah, yang menolak perjuangannya dalam siri-siri peperangan. Perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab. Dan kemudian muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tibalah masanya untuk kita bercakap tentang merdeka. Apa kaitannya? Adakah hanya kerana bulan Ogos ni kebetulan bulan merdeka, kemudian berlakunya ma'al hijrah 1 hari bulan Muharram, hari ini 20 hari bulan Ogos. Kita pun cakap, kita pun gabungkan sembang kita hijrah dan merdeka. Jawapannya adalah hijrah dan merdeka itu every now and then saling ada kesinambungannya, saling berkaitan antara satu sama lain. Kenapa?
Macam tadilah kronologi dia. Allah perintah Nabi tinggalkan tanah tumpah darahnya Makkah menuju ke Madinah sebagai pertempatan baru untuk dakwah Islam. Allah kurniakan sebuah negara Islam dan misi untuk memerdekakan Makkah yang ditinggalkan tadi berterusan. Maka kalau kita lihat dari suratul Fathi, saya nak bagi homework ni pada muslimin dan muslimat. Cuti pun, ialah cuti lama kan, cuti sekolah, buatlah homework sikit. Saya suka kalau kita semua boleh buat homework dari surah Al-Fath. Okey, bukannya panjang pun, insya-Allah kita boleh dalam 4 muka surat lebih je surah Al-Fath ni, yang bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim, Inna fatahna laka fatham mubina. Okey, dan berakhir dengan laqad radiyallahu 'anil mu'min, berakhir dengan Muhammadur Rasulullah. Ayatnya agak panjang di penghujung surah Al-Fath ini. Tapi kenapa saya kata kena buat homework? Inilah surah yang bukan saja menerangkan tentang perintah Allah kepada Nabi untuk pergi menunaikan umrah, kemudian terhalang, kemudian berlakunya sumpah setia yang disebut sebagai Bai'atul Ridwan, dan kemudian berlakunya perjanjian Hudaibiyah, dan rentetan dari kegagalan musyrikin Makkah untuk patuh dengan perjanjian Hudaibiyah itu. Mereka mengkhianati perjanjian Hudaibiyah. Maka kemudiannya Allah kurniakan pada tahun yang ke-8 Hijrah, Allah kurniakan kemerdekaan kepada siapa? Kepada Nabi SAW untuk membuka, memerdekakan kota Makkah. Jadi daripada suratul Fathi pergi ke suratul Nasr untuk memahamkan kita betapa inilah erti perjuangan hijrah tadi dan kaitannya dengan merdeka. Jadi kerana saya dah bagi homework, jadi saya nak mengundur dirilah. Sebelum mengundur diri, jom kita baca suratul Nasr sama-sama sebagai penutup. Bismillahirrahmanirrahim. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Maksudnya apa? Terjemahannya, apabila datang kemenangan Allah. Allah kata kemenangan Allah. Kemenangan itu milik Allah. Nikmat merdeka yang kita kecapi, nikmat Islam dan iman, merdeka, menjadi orang merdeka, tidak menjadi hamba sahaya, merdeka kerana jiwa raga kita serahkan kepada Sang Pencipta Allah Azza wa Jalla. Ketundukan kita, kepatuhan kita hanya kepada Sang Pencipta Allah Azza wa Jalla. Bila datang kemenangan Allah dan pembukaan, yakni pembukaan kota Makkah, maka kamu wahai Muhammad telah melihat ramai manusia masuk ke dalam agama Allah ini secara berbondong-bondong, beramai-ramai. Maka perintah Allah seterusnya, the last ayat of suratul Nasr adalah fasabbih, bertasbih. Kerana sekalian makhluk di langit dan di bumi, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Sekalian makhluk di langit dan di bumi semuanya bertasbih. Maka sebagai tanda kita ini asyakirin, golongan yang bersyukur pada Allah. Allah perintahkan apa? Fasabbih, dengan memuji Tuhanmu. Bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mintalah ampun kepadanya. Sungguhnya Allah itu adalah Maha Penerima Taubat. Jadi sekian, selamat berehat di tahun baru Hijrah ini, dan jangan lupa submit the homework. Thank you very much. Arigatou gozaimasu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.